Dah, mic dah pakai semua. Dan segak. Segak. Cantik. Okey. Jap. Ni butam ni memang tak ada butam kau je. Lupa. Alright. Dah mengalir. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Bersama saya Haziq Husni dan Fazli Fuad pada hari ini. Rasa macam dah lama dah saya tak bersama dengan Haziq Husni. Hari ini memang hari lelaki sedunia lah. Sebab ada seorang lelaki lagi yang akan bersama dengan kita tapi dekat luar. Dekat luar. Dia dekat sekolah. Dia patah balik dengan ceritanya dia dah jadi murid. Kenapa dia pergi sekolah hari ni? Hari ini kan keputusan SPM keluar. Ya Allah, nervousnya. Sebab kita antara orang yang ambil SPM tahun lepas. Tak. Saya dah 10 tahun dah. Oh, dah. Awak tahun lepas? Saya tahun lepas. Okey, maknanya awak tahun lepas, awak ingat lagi lah awak punya keputusan SPM? Saya masih ingat. Okey, berapa awak? Pangkat. Pangkat saya. Pangkat. Sekarang dah tak apa. A+ kan. Sekarang ni kita tengok A saja. Okey, jadi hari ini seperti pada yang kita dah cakap, kita akan bersama dengan Nasraman lah di salah sebuah sekolah nanti yang akan kita tengoklah bagaimana keputusan-keputusan SPM yang bakal dikeluarkan. Tak silap saya lebih kurang dalam pukul 10 pagi nanti. Jadi adik-adik yang mana mungkin adik-adik rasa macam tak, kita panggil adik-adik. Kau kena panggil anak-anak. Yalah, adik-adik. Mungkin dah bersedia dah nak ambil keputusan SPM. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, apa tip dia? Okey, tips dia jangan pergi tu dalam keadaan ketakutan ataupun nervous sampai pucat apa semua. Pergi dalam keadaan bersedia. Bersedia pergi sekolah tu bersedia dan yakin. Yakin je apa pun result yang dapat. Bila sampai sana kalau dapat result mungkin yang memberangsangkan, alhamdulillah. Kalau mungkin dapat result yang kurang memberangsangkan, jangan down kat situ. Betul. Tapi kalau saya tengok keadaan zaman sekarang dah berubah tau. Dulunya 10 tahun lepas ke 15 tahun lepas ke mungkin pelajar ni, anak-anak ni dia rasa macam sedikit tekanan apabila nak ambil keputusan SPM tu. Takut keputusan itu fail, tak lulus. Nampak macam membayangkan masa depan tu gelap. Kan? Betul tak? Tapi sekarang tak apa. Sekarang dah berubah. Sekarang dah berubah sebab kalau mungkin ada peluang-peluang lain yang ada. Kan boleh ada kemahiran ataupun boleh jadi YouTubers, TikTokers. Nampak? Sekarang ni peluang banyak lah kan. Peluang banyak. Alright. Tapi bukan itu saja yang ada hari ini bersama kami. Ada juga cerita mengenai jenayah. Cakap pasal remaja ni, ada banyak sekarang jenayah yang berlaku dalam kalangan remaja. Tapi kenapa dan mengapa? Itulah. Itu kita nak tekankan dekat sini sebab kebelakangan ni memang banyak jugalah kes-kes jenayah yang berlaku kat Malaysia ni. Rata-ratanya mereka yang membuat jenayah ni golongan remaja yang berumur di bawah 25 tahun. Dan kita nak tahulah apakah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kes-kes jenayah seperti ini. Sebab apa, Zik? Sebab kita nak cakap pasal jenayah ni, kalau dulunya mungkin kanak-kanak atau remaja-remaja ni kadang-kadang mereka ni melakukan jenayah yang kita rasa macam kecil. Jenayah contohnya macam bully, something yang tak ada melibatkan nyawa. Betul. Mungkin sekarang jenayah yang berlaku melibatkan nyawa dan orang kata melibatkan ramai orang. Betul. Ramai orang. Jadi kita akan berbincang mengenai jenayah dalam kalangan remaja dan ada satu lagi cerita menarik yang kita nak kongsikan kepada anda. Apa tu? Mengenai Min. Min. Min Min. Nama dia Min. Nama dia Min. Asal daripada Lanzhou. Di China. Okey. Dekat negeri Gansu. Gansu. Jadi namanya Min ni, Min ni memang berasal dari China lah. Tapi dia ni memang biasa orang cakap fasih berbahasa Malaysia biasa saja. Tapi dia bukan setakat fasih berbahasa Malaysia, malahan dia boleh bercakap tentang dialek-dialek. Contohnya dialek utara. Pantai Timur. Boleh lah. Aku biasa. Biasa boleh. Jawa boleh. Jawa dia boleh cakap juga. Tapi memang mengagumkan. Jom kita bersama dengan Asma Min. Seorang daripada etnik Hui daripada Lanzhou. Jom kita saksikan. Jom. Cuba bagi tahu kenapa susah nak cari lauk sayur. Lauk yang ada ayam masak merah, ayam masak kunyit, ayam goreng, ayam balado semua. Sekilas pandang, pasti ramai yang beranggapan gadis cilik ini berbangsa Melayu kerana fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Hanya mahu dikenali sebagai Min, siapa sangka gadis berusia 27 tahun ini sebenarnya lahir dalam keluarga Islam dari kumpulan etnik Hui di China. Dia sudah menetap di Gombak, Selangor sejak kecil selepas kedua ibu bapanya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM sekitar tahun 1990. Lebih istimewa, graduan dalam peperiksaan Persatuan Akaunten Bertauliah Berkanun ACCA ini mampu menguasai bahasa Melayu termasuk logat utara, Kelantan, Terengganu dan Jawa kerana tinggal di kawasan perumahan yang didiami kaum Melayu.
Kemol lah. Kawik dah separuh ke katil tu. Tadas! I belilah. I beli. Tak mampu nak masak. Yang ni. Dengan penampilannya yang manis bertudung, anak sulung daripada 3 beradik ini mula mendapat perhatian ramai selepas memuat naik video kepetahannya berbahasa Melayu, Mandarin dan Inggeris di ruangan TikTok. Sebenarnya pakai tudung macam orang Cina. Pernah berdepan detik sukar ketika masih kecil, Min sering dikecam dan disuruh pulang ke negara asal oleh rakan sebagainya. Namun kini, dia mampu tersenyum bangga dengan kekuatan diri. Min dapat berkongsi inspirasi kepada masyarakat luar untuk mermatabatkan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian. Ya, kalau tengok video-video Asma Min dekat TikTok, semua mendapat respon yang positif dan ramai yang suka tengok celoteh. Betul? Celoteh Asma Min. Ada juga yang macam menyangka yang Min ni Cina mualaf. Oh, ya. Yang dia ni convert ni kan, ataupun mak ayah dia orang Malaysia ataupun kami campur orang cakap. Tapi sebenarnya daripada China. Memang betul-betul original. Daripada China memang kita perkenalkan kepada anda lah. Asma Min bersama dengan kita pagi ni. Assalamualaikum. Tachahau. Kita terbalik. Nampak pandai. Dia cakap Melayu, kita terpaksa cakap Cantonese Mandarin. Satu je ke yang awak tahu? Ni Homa. Dia awak tahu. Dua. Wah ini. Okey, jadi hari ini kita nak berborak mengenai Asma Min yang sekarang ni banyak buat video-video di TikTok, di Facebook ke, dekat Twitter pun banyak sekarang video-video Min pergi bertebaran. Ramai yang share video Min. Jadi Min perasan tak? Min sedar tak yang memang video-video Min sekarang ni viral? I tak perasan pula sampai Facebook, Twitter yang nampak kat TikTok je lah. Sebab Min ada TikTok je? Yes. Kena buat Facebook. Okey, Min, cerita sikitlah macam mana cerita sejarah awak ni untuk nak bagi tahu penonton kan, family awak sampai ke Malaysia waktu bila apa semua, boleh ceritakan kepada kami. Dia around 1990-an sebab time tu zaman Perdana Menteri dia nak naikkan UIA sebagai International University. Jadi dia mempelawa scholarship kepada macam Somalia, Arab, China. So my parents diorang memang minat dengan Islamic studies in Malaysia lah, not just Malaysia. Dia macam ada actively search for scholarship in other universities from other countries. Tapi macam they lagi prefer Malaysia sebab Malaysia ni nampak macam multicultural. Lepas tu macam nampak macam santai-santai. Compare dengan macam Libya kan macam weather dia lain sikit. So diorang pun pilih datang Malaysia. So macam time tu like the best time and time tu lah yang ramai yang datang Malaysia. Okey. Min Min memang lahir kat Malaysia kan? Memang lahir kat Malaysia. So bila dah duduk kat Malaysia dan mak bapak pun berada di Malaysia dah lama. Jadi bila dah duduk sini ada tak rasa macam kita sama-sama? Itulah, dia macam dari kecil sebab duduk kawasan perumahan orang Melayu tau. Kita rasa macam kita ni Melayu lah. Macam tu tau. Dekat rumah macam papa mama cakaplah Melayu sikit. Macam tu tau. So macam lama-lama macam kita makan pun kalau makan kat luar memang makan makanan Melayu lah. Nasi ayam, nasi belauk, sambal tu memang favourite. Tempoyak durian jangan cerita. Memang tak ada hal. Tak ada hal. Semalam pun dah balun dah durian berapa kilo. Lah, tadi saya masuk studio ada bau durian. Min punya. Aku ingat sampai mana bau durian. Okey. Min, kalau kat rumah cakap macam mana dengan mak ayah? Cakap dalam bahasa Melayu ke, campur ke? Kat rumah still fully bahasa Cina sebab time tu parents baru datang. Lepas tu kat UIA banyak praktik bahasa English kan. Diorang kalau nak cakap dengan other international student pun pakai bahasa Inggeris. So macam bila kat rumah memang fully bahasa Cina yang slang China lah. Slang pekat tu. Tapi bila tengok Min punya video, Min buat macam-macam guna macam-macam slang. Macam logat. Dialek. Daripada utara ada, pantai timur ada, kan? Kelantan, Terengganu. Min memang belajar logat-logat tu ke ataupun Min berkawan dengan ramai orang daripada negeri-negeri tu? Berkawan lah. Sebab kat KL ni kalau kat college ke, kat sekolah ke, time kerja ke memang akan jumpa ramai negeri lain punya orang kan. Lepas tu ada jumpa Penang. Lepas tu orang Penang ni dia punya slang tu memang pekak lah. Cakap sikit utara nak dengar. No. Dia bagi no. Lagi pantai timur?
Pantai Timur. Okey, Kelantan ke Terengganu awak? Kelantan. Kelantan. Kalau kata Kelantan, duk serupa orang Kelantan. Kau bukan orang Kelantan. Tapi boleh lah. Ya, Jawa. Neng esok ngomong Jawa. Boleh juga. Boleh. Even kita pun susah nak cuba logat-logat Betul. pelbagai negeri. Tapi yang paling penting adalah berkawan Yes, dengan betul. ramai orang. Jadi kita boleh menguasai lah bahasa-bahasa setempat mereka Dia kan. macam kita adapt lah. Dan kita kena jadi open lah. Tu more adaptation. Okey, tapi bila bercakap pasal tempat asalnya Min di Lanju dan etnik Hui itu sendiri, ada tak Min mendalami sejarah Hui sendiri? Time, I tak ingat umur berapa. Time sekolah menengah dulu, parents pernah bawa balik China. Lepas tu time tu dah boleh bawa 2 anak lah. So saya dengan adik saya pun ikut parents balik China. Nak kenal lah asal usul, nak kenal datuk nenek semua. So ada pergi dua-dua belah. Yang saya perasan kalau etnik Hui ni memang dia banyak duduk area macam kampung-kampung, pedalaman. And macam job career wise memang biasa dia orang petani macam tu. Even ayah saya pun dia duduk kat tempat gunung-gunung, di tempat dalam-dalam. Dan mak saya pun walaupun dia duduk bandar, Lanzhou tu dia macam bandar macam Beijing juga. Dia duduk atas bukit. Dia macam kawasan-kawasan kalau tengok dalam filem kan, yang hijau-hijau, yang sejuk semua lah tu lah. Kat situ lah. Macam tu. Last balik bila? Last balik I think less than 10 years ago pernah balik sebab time tu kena tukar student visa ke working visa. So perlukan cooling period lah ikut law Malaysia. So I stay in Guangzhou for 3 bulan. Okey, baliklah last 10 tahun lepas. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey, jadi kita dah tanya Min lah. Ni ada seminit lagi ni. Apa perancangan Min selepas ni bila dah duduk kat Malaysia apa semua, dah boleh menguasai bahasa Melayu? Adakah jodoh pun orang Melayu? InsyaAllah. Tanya macam tanya. Tanya Ustaz. Untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan. Mana tu kawan-kawan di PM tepi ada ni mesej. Okey, apa perancangan awak? Alhamdulillah mak saya dah carikan lah. Alhamdulillah. Tapi dia suka Orang mana? orang Malaysia, orang Melayu. Melayu Malaysia. Orang mana? Perak. Perak. Lepas ni bertambahlah satu logat lagi. Yes. Akan belajar. Apa? Bergema. Sana banyak durian tau. Susun durian. Lagi banyak boleh balun. Okey, career pula. Career wise actually sebab saya bidang finance, saya grad ACCA, tapi Malaysia dia kalau nak bidang finance susah nak apply. Sebab kalau macam kita hire macam management personnel punya level barulah boleh apply sebagai bukan warga negara. Tapi kalau macam associate, macam lower punya position, dia orang kata kat Malaysia dah oversupply. So bab tu macam mencabar. Cuba kemahiran lain pula lah. Yes, betul. Boleh mencuba, tak ada masalah untuk mencuba. Tapi mungkin Min boleh ceritakan juga apa yang seronoknya Malaysia ni? First thing, I perasan semua orang peramah lah. Sebab I pernah tinggal kat Guangzhou 3 bulan tu, dia konsep macam semua orang mind own business. Tapi dekat Malaysia, kita pergi nasi lemak pun dia ajak borak. Macam tu. Best lah. Peramah tu satu. Makanan, jangan cerita lah. Semua tempat ada makanan dia sendiri. Tapi Malaysia, internet laju kan? Laju. Kan? Betul. Siapa kata internet tak laju? Siapa cakap kan? Okey, kita ucapkan terima kasih kepada, apa nama betulnya? Asma Min. Yes, Asma Min. Min. Boleh follow TikTok juga. Hey, it's Asma Min. Yes. Nampak? Saya bagi tahu. Jangan type jarak, type rapat. Rapat. Saya rapat tadi jarak. Dia type jarak. Macam, hey, it's Asma Min. Dekat-dekat. Ya, terima kasih terima kasih Min banyak. sebab sudi bersama kita. Kirim salam dekat mak ayah. Kirim salam kepada bakal jodoh. Dah okey, nanti kita tengok Min akan umumkan dekat TikTok dia. Okey, kita dah berhenti pada ketiga dan lepas ni kita dah bercakap tentang ni jenayah ni dalam kalangan remaja ni. Yang akan kita bicarakan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Ya. Kita sebagai remaja kena fokus. Kita. Baru-baru ini, tular mengenai kes pembunuhan kejam yang melibatkan seorang wanita berusia 21 tahun ditikam dan dibakar. Susulan kejadian itu, seorang remaja lelaki berusia 20-an ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kes tersebut.
Bukan itu sahaja, banyak lagi kes jenayah yang berlaku dalam kalangan remaja seperti jenayah seksual. Di Selangor, polis telah mengesan jenayah seksual bawah umur berada pada tahap membimbangkan apabila mencatatkan sebanyak 155 kes dilaporkan sejak Januari hingga April lalu. Kes ini kebanyakannya terjadi kepada pelajar perempuan di sekolah menengah dan mangsa paling muda berusia seawal 12 tahun. Selain itu, jenayah buli juga tidak asing lagi dalam kalangan remaja. Pada 20 Mei lalu, tular satu video kes buli berdurasi 32 saat di media sosial yang memaparkan seorang murid lelaki ditumbuk dan ditendang bertubi-tubi oleh beberapa murid dipercayai berlaku di satu sekolah. Sememangnya, kesalahan jenayah dalam kalangan remaja di negara ini berada pada tahap membimbangkan, lebih-lebih lagi banyak kes yang melibatkan nyawa. Apakah punca kes jenayah dalam kalangan remaja ini berlaku? Siapa yang harus dipersalahkan? Apa usaha yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini? Nak salahkan siapa? Itu adalah persoalannya. Jenayah dalam kalangan remaja berlaku disebabkan mungkin persekitaran, mungkin pergaulan, ataupun daripada ibu bapa sendiri yang mungkin tak memberikan perhatian kepada anak-anak. Betul, kalau dulunya mungkin ramai yang menuduh ini kalau anak-anak yang buat hal ni, tengoklah perangai mak ayah dia macam mana. Dulunya orang cakap macam tu, tapi sekarang ni kita tak boleh nak cakap macam tu sangat. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita dah terdedah dengan banyak perkara. Macam contohnya kawan-kawan, lepas tu sekarang ada media sosial, media, ada game yang ganas-ganas semua tu. Movie sendiri, filem-filem yang kita saksikan pun mungkin memberikan satu pengaruh kepada kita. Jadi untuk kita bertanya sendiri soalan yang tadi ditanya, apakah sebabnya? Kita bersama dengan penganalisis jenayah popular Malaysia, iaitu Encik Kamal Afendi Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Remaja-remaja sekian sihat. Ya, sihat. Sekali ada remaja kan? Ya, purba. 3 orang remaja. 3 remaja di sini, untuk semua orang lah. Alright. Jadi kita hari ini berbincang mengenai jenayah dalam kalangan remaja yang memang berleluasa sekarang. Kalau kita tengok banyak kes yang terbaru, mungkin ada kes sampai melibatkan nyawa yang terjadi. Yang buli tak payah cakap lah, memang banyak je. Dia lah, dia ni. Dulu, sekarang berubah. Pengakuan tu lepas tu. Cerita dia gini, dulu dengan sekarang remaja ni sama je. Ada buat jenayah, sekarang pun ada. Tapi beza ni pada magnitude. Magnitude ni, mana dulu tu tak berapa kasar lah. Sekarang lagi kasar dia buat. Contoh, kan? Kemudian tu kita kalau cakap jenayah, kita senang sekali nak fikir, kita bagi kepada 3 bahagian. Satu, apa dia? Jenayah. Tubuh badan. Oh, pandai. Yang kedua, apa dia? Jenayah. Kena tunjuk. Tunjuk apa? Duit. Harta benda. Pak fail remaja. Yang ketiga, jenayah cyber. Jadi ada 3 kelompok jenayah sini. Kalau kita cakap pasal jenayah tubuh badan, tadi seksual kan, rogol, kemudian ada juga cabul kehormatan apa semua. Kemudian kita juga ada kes-kes yang melibat sehingga mati, membawa kematian, bunuh ni atau mematikan orang ke apa semua. Kemudian kita juga ada jenayah cyber bully di kalangan semua orang, tapi yang prominent adalah remaja. Kerana warga internet ni, warga digital kebanyakan remaja. Macam dah tahu-tahu macam ni tak adalah. Macam ni kurang sikit lah kan. Kurang kat social media. Dia dah baca Yasin sekarang. Jadi cerita dia, orang tanya kenapa jadi macam ni. Satu, kita tengok faktor luar tadi. Betul apa ni cakap tadi. Kita tengok yang luar, cabaran dulu tak ada. Dulu panggungan yang pacak. Itu je kan. Yang sekarang ni kita ada segala-galanya di hujung jari. Bahkan kadang-kadang nyawa pun hujung jari. Sekarang cabarannya panggung yang ada. Cabaran apa ada lagi? Cabaran media komputer di dalam tangan. Cabaran sosial, pasal hubungan. Tak dapat. Kadang-kadang racism. Benda-benda mengikut. Kan? Okey. Kenapa jadi macam ini? Perubahan daripada kanak-kanak ke remaja ni sentiasa ada cabaran dia. Asalkan kawan pun lain pesen. Kalau dapat jenis yang kaki macam budak form 2 kan, stokin pink semua ikut pink. Okey, di trend pula. Kalau dapat kawan macam Sakinah, semua jadi Sakinah. Contoh Kalau dapat kawan macam ustaz insyaallah, insyaallah. Itu pengaruh. Tetapi kita tak boleh nafikan dia ada peer pressure.
Okay. Kawan-kawan pakai kasut 3 line, kita nak pakai juga. Tapi tak mampu. Mungkin nak tunjuk hebat. Pasal tekanan. Jadi kita beli yang 4 line. Lepas tu tetas 1 jadi 3. Kemudian benda-benda ni lah. Pengaruh misalnya criminogenic content, pengaruh dadah. Lepas tu kebolehan untuk melepaskan diri. Dia fikir macam itu. Masalahnya dia orang ni pengalaman sosial singkat. Baru umur setahun jagung. Ya, betul. Jadi keputusan dia buat tu kadang-kadang pada mata kita lah. Apa hal, kan banyak pilihan lain, kau pergilah jumpa mak bapak dia minta maaf kau dah curi motor dia. Kan contoh. Tapi tak ada. Oh, ini tak boleh ni, budak ni kita hapuskan. Kan? Ya. Jadi ini masalah yang paling ketara. Pengendalian dalam situasi. Pengendalian diri dia tu dalam situasi. Macam mana nak buat keputusan. So kalau kita pergi akor umbi dia, kat situlah. Macam mana nak buat keputusan ni. Kan? Oh, ini dah kantoi ni. Apa cerita ni kan? Alamak. Jadi akhirnya kita lihat jenayah-jenayah kejam tu berlaku. Cakap pasal jenayah kejam yang baru berlaku. Baik. Yang memang kalau kita tengok tular melibatkan remaja. Remaja kalau kita tengok 20 tahun lebih 20 tahun ni. Bagi maksud bahasa pasar kita, bahasa cerita kita memang kata remaja ni kat luar ni. Tapi sebenarnya kalau tengok mata undang-undang tu umur 18, bawah 18 kanak-kanak. Okey, bawah 18 kanak-kanak. Umur apa? 22. Ini dewasa. Dewasa dah. Umur apa? 19. 19, dewasa. Umur sikit sejam lagi baru masuk 19. Ini masih lagi kanak-kanak. Masih bawah 18 kanak-kanak lagi. Tapi dalam bahasa pasar kita, kita panggil remaja lah. Orang panggil dia remaja. Tapi kalau kita tengok dalam mata saya tengok yang remaja ni form 2 sampailah form 5. Sekolah lagi. Sekolah lagi. Ini remaja lah. Sama ada dia sekolah ke tak sekolah. Itu kalangan remaja sebab daripada kanak-kanak, sekolah rendah, nak pergi remaja. Tapi bercakap pasal umur 20 tahun tadi, adakah tindakan undang-undang yang akan diambil kepada dia adalah mengikut kanak-kanak punya ni ke ataupun dah boleh bertanggungjawab sendiri? Okay, dia macam gini. Umur 18 je, walaupun 1 saat, tanggungjawab sendiri. Ini satu masalah yang kita kena tahulah. 18 ke atas sendiri tanggung. Dah boleh undi kan? Ya. Jadi boleh tanggung lah. Tapi kan, Tuan Kamal, kalau kita berfikir logik, berfikir waras, kan, kalau orang usia 20 tahun, dia dah boleh fikir tau. Baik buruknya, segala tindak tanduk, tingkah laku dan sebagainya. Kita nak berbalik kepada peristiwa yang berlaku yang umur 20 tahun yang ditikam pasangannya tu sampai mati apa semua. Apa komen Tuan Kamal pula? Sebab dia dalam keadaan yang tidak waras ke atau bagaimana? Tanpa saya merujuk per se kepada kes tu sebab dia sedang disiasat apa semua ya. Jadi nanti prejudis pula orang kan. Bagi saya dalam keadaan seperti sedemikian, kes-kes sebelumnya yang sama juga latarnya jadi macam itu, ketakutan dia menyebabkan dia berfikir singkat. Macam mana ni kalau orang tahu ni kan? Cuba cerita masa dulu cuit kasut yang orang tahu tu. Yang kat surau tu. Surau tu. Takut kan? Saya bagi balik. So, ketakutan tu memandu arah dia kepada sebelah kiri, drive dia kepada itu. Buat ini, cari jalan singkat, janji cuci tangan dah. Bahasa mudahnya orang tak tahu. Dia tak fikir kesan. Logiknya tadi, dia tahu fikir, kita cakap baik dan buruk lah. Dan memaiz lah. Kan? Tapi dalam keadaan terdesak, sesiapa saja termasuk kita, boleh memikirkan, boleh fikir dengan cara yang sama. Sebab itu survival instinct kita. Kita memang dilahirkan dengan software tu, dengan program itu, iaitu survival. Bila tangan terbakar sebelah, ada ulur tangan lagi satu. Tak kan? So survival. So sama orang bila you pergi survival mode, you tak fikir pasal ideologi, tak fikir pasal keagamaan, tak fikir pasal banyak perkara, civic engagement, tahu-tahu gini. Ini yang janji aku selesai masalah dah, janji settle dah. Ini dia fikir settle saja. Dia nak settle, dia fikir settle. Tapi itu okey, itu cerita pasal individu. Tapi bercerita pasal tadi yang Tuan Kamal cakap pasal nak tunjuk hebat tadi. Dan menyebabkan ramai remaja-remaja ni yang membuli di sekolah. Sampaikan buli bukan seorang-seorang, buli berkumpulan. Sampai rekod. Bila rekod, viral pula video tu. Dah kena tangkap pula. Cerita pasal buli ni, masa saya sekolah dulu. Tuan. Saya pun kena buli. Pasal handsome je. Kau tak rasa kan? Lalu kacau. Okey, belum. Jadi,
ini hak berbangga, street cred kita panggil. Nah, dia boleh interpret lah, street cred, credential. Tadi orang pandang tinggi, orang pandang ni kawan pun kata, tak baik gini-gini. Ini dalam bentuk kumpulan mass hysteria, mass hysteria. Sebab kawan buat, kita kena buat. Oh, sama-sama geng. Oh, kan. Ni kapla kan misalnya. Jadi macam ini. Kenapa jadi macam ini? Sebab kadang-kadang krisis identiti jadilah. Kata remaja nak buat pertandingan bola sepak, ada siapa nak sponsor tak? Tak ada keuntungan, web. Kita tak nampak dia sebagai individu. Ini salah satu benda yang saya rasa kita perlu address lah. Bila remaja tak ada orang nak dorong, nak bantu apa semua, merempit dah. Apa lagi kan? Motor. Baru-baru ni saya berbincang dengan Ketua Pegawai Operasi Enforced Bike Holding Macam Berhad. Dia kata, kalau orang buat ride ni support tak kan? Jadi Tuan Nasri Ahmad dia kata kita support sebab motor. Dia kata tak, bukan sebab motor. Dia kata ini perpaduan, inilah bangsa Malaysia. Jadi itu baru saya faham, selama ni kita ingat kalau orang dibantu ni sebab ni, dia bukan nak dapat namanya war-warkan dengan besar menganggap tak, tetapi apabila dia nak membina bangsa tu, inilah contoh yang patut kita ikut. Jadi saya pun uji juga. Saya kata, kebetulan Rai juga ni kawan kan. Dia cakap apa? Okay, jadi kawan-kawan saya ni, QJ SRV 250 ni, semua, tanyalah. Saya pun kebetulan, okey. Dia tak tanya apa pun, dia kata, okey tak apa. Jadi pasal perpaduan kaum itu adalah satu yang penting, teras kepada rukun negara. So, ini cara kita melihat. Tapi ada orang, kedek, ini nak buat apa ni? Nama saya keluar tak? Dapat tak? Fame nak fame. Ini yang kita punya masalah. Jadi remaja lagi krisis. Tak ada orang nak dia. Saya pernah berusaha dengan remaja-remaja yang tak ada orang nak lah. Bukan sampah masyarakat lagi. Macam dibuang. Memang bukan sampah, lebih daripada sampah lah. Tapi setiap orang baik pun ada mempunyai kisah silam. Setiap orang nakal jahat sekalipun, mereka tetap masih memiliki masa hadapan. Kita harus percaya tu dan kita harus sama-sama bantulah. Tapi nak cakap dengan remaja ni, janganlah pakai tie. Contohlah, adik-adik hendaklah memang tak laku. Okey, sekarang ni kaedah yang sangat bersesuaian nak memberikan pemahaman untuk remaja-remaja ni supaya mereka tidak melakukan jenayah-jenayah berat macam ni. Macam mana kaedah dan juga cara penyelesaiannya, pencegahannya, bagaimana? Motivasi bukanlah satu yang penting sekarang ni. Kawan-kawan saya motivator pun duduk semua kan. Sebab kita mengejar punca arah atau mata arah yang lain sekarang. Kita melihat mata arah yang lain. Jadi salah satu yang kita mungkin boleh buat bersama, guna bahasa dia. Amalan saya guna bahasa dia. Yang dia faham lah kan. Yang kalau tak faham kau dengan bombastik apa semua, memang apa hal bang kata kan. Jadi kalau dia selesa dia panggil brother ke, kita panggil brother, dia macam ini bro, ini kita join ini ikut dia. Saudara-saudari sekalian, hancur kan. Baru kau cakap saudara, selamat petang saudara, dia dah sampai tengok langit dah kan. Dia contoh dia nombor satu, masuk kandang kambing mengembil lah. Jangan kita malu sebab mereka perlukan seseorang. Dia orang perlukan babe. Masuk ke remaja ada orang, tolong. Ada. Kan? Di kaunselor lah. Dulu, kaunselor kan? Kaunselor sekolah bagus. Dulu kita ada beli 4B. Banyak aktiviti. Sekarang ni tak ada. Kawan saya, Rizan. Memang dia tak handsome lah. Badan pun besar apa semua. Dah tak ada orang peduli. Tapi dia buat program yang bagus. Kan? Beli mahir, Rizan. Jadi, baru-baru ni balik daripada UK. Duduk 3 hari cakap orang putih dengan aku. Menyampah betul. Tapi dia bagus. Program-program yang buat. Jadi, kita sama-sama kena berganding. Macam kita buat pagi ni. Bukan kita nak menyelamatkan semua remaja. Ideally, betul. Tapi kalau ada satu mak bapaknya yang macam ni kan? Terdetik lah. Terdetik kan. Macam ni. Nak tahu lanjut, sentiasalah tengok dekat MHI ni kan. Ya, itulah. Itu dari segi orang sekeliling kan. Kita kena selami diorang. Tapi secara ringkas, ibu bapa, apa dia punya peranan sebenarnya? Dalam rumah memang senang jaga. Kau tengok Sila Song Pipit ni dalam rumah ni berantai. Okey, keluar hancur. Baik. Isteri rantai. tak. Masa mak bapak. Masuk apa? So apa yang kita mak bapak ni boleh buat ajar anak cara membuat keputusan. Kalau cakap itu jahat tu, kau jangan jadi macam budak tu Selamat Mata Merah. Jahat tu. Okey? Zainuddin Mata Merah ke? Apa yang baik? Kena beritahulah yang baik macam mana. Tengok macam si kau pilihlah nama siapa kan? Sulaiman. Sulaiman tu bagus orangnya. Macam tu satu. Kedua, cara membuat keputusan ni penting.
Pergi pasar pun, Dek, hari ni nak beli ikan kembung ke ikan merah? Dia pun cakap, ikan merah lah, tak apalah beli ketam. Pun it's okay. Why? Include dia, inklusif dalam membuat keputusan. Supaya bila dia duduk sorang-sorang kat asrama ke, boarding school ke kan, dia pergi melancong ke apa semua, dia tahu buat keputusan. Bila kawan dia, memang ya, kan? Dia tahu cakap tidak. Dia tahu confident, yakin dia dengan keputusan dia. Kalau selama dia kecil sampai jadi remaja, keputusan dibuat orang lain, so dalam keadaan tu dia memang tak tahu. Orang lain je. Selama ni kita ajar dia, orang lain yang akan buat keputusan untuk dia. Dia tak ada hak untuk bersuara. Dia tak ada keyakinan itu. Itu yang susah. Jadi ajar dia, didik dia. Wow, itu satu nasihat yang bagus untuk ibu bapa. Untuk kita includekan anak-anak dalam apa juga keputusan yang kita nak buat kan. Ajak dia untuk sama-sama belajar cara untuk membuat keputusan. Ya, yang paling penting juga didikan dan juga pemahaman agama tu begitu penting juga dalam kehidupan sahsiah kita sebagai remaja ni yang nak meningkat kepada dewasa dan baik. Terima kasih. Kita lah. Terima kasih Tuan Kamal daripada Hashim, Pengarah Jenayah sudah datang bagi bercakap tentang jenayah di kalangan remaja ni. Dan rekan anda semua, khususnya ibu bapa yang ramai tengah tengok MSCI ni, kena pantaulah pergerakan anak-anak kita lepas ni. Dan nak tanya, dah declare anda punya cukai? Sebab kita lagi kita nak cerita mengenai sekatan perjalanan ke luar negara bagi jemaah haji yang mungkin tidak membayar cukai. Betul. Okey, lepas ni kita akan kongsikan di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Seperti mana yang Haziq katakan tadi, anda dah bayar cukai ke belum? Sebenarnya banyaklah antara kekangan andai kata kalau kita ni tak bayar cukai. Dan antara salah satu sebab utama, kalau anda tak bayar cukai, anda tidak boleh ke luar negara. Tapi apa yang merisaukan kita kadang kita ingat kita ni boleh pergi terbang, fly ke mana-mana. Sampai je kat airport, rupa-rupanya dah blacklist, tak boleh terbang ke luar negara. Cek, rupanya tak bayar cukai. Okey, untuk bercakap tentang sekatan perjalanan ke luar negara bagi kita fokus kepada jemaah haji ini, bersama dengan saya sekarang di sebelah saya, kita bersama dengan Puan Noraini binti Mustafa, Pengarah Jabatan Khidmat Korporat LHDN. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, ini memang pemahaman yang sangat penting ni untuk penonton Malaysia hari ini supaya mereka caknalah tentang cukai ini. Okey, jadi kita nak tanya soalan pertama saya berkaitan dengan sebenarnya dah berapa ramai dah pembayar cukai ni yang telah pun dikenakan tindakan sekatan ke luar negara oleh LHDN ni? Okey. Sebelum saya menjawab soalan tu, terima kasih kepada MHI kerana menjemput kita pada pagi ini. Dan terima kasih kepada anda di luar sana yang telah membayar cukai, bersama-sama dengan LHDN membayar cukai untuk negara, untuk pembangunan negara. So untuk balik pada soalan tadi, berapa ramai sebenarnya dalam rekod kita sehingga 30 Mei 2023 ni kita ada seramai 174,937 individu yang telah dikenakan sekatan perjalanan, iaitu tidak dibenarkan untuk keluar negara, dan jumlah keseluruhannya adalah melibatkan 7.72 bilion ringgit Malaysia. So memang nilai yang tinggilah. Dan kes-kes ni adalah melibatkan cukai pendapatan dan cukai keuntungan harta tanah. Dan kenapa mereka ni kena sebenarnya? Mereka ni tidak membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan, yang tidak mengambil, dia ada tingkatkan cukai dalam tempoh yang tidak dijelaskan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Dan kadar minimum yang kita kena sekatan ni adalah RM500 dan ke atas. Tetapi kalau kita tengok jumlah tadi 7.72 bilion tu ada di kalangannya yang mencecah 1.8 bilion misalnya dia punya tunggakan. Itu. Dan siapa yang kita kenakan? Sudah tentunya mereka yang mempunyai pendapatan yang tidak menjelaskan cukai pendapatan mereka, cukai keuntungan harta tanah dan cukai syarikat yang melibatkan individu warga negara Malaysia ataupun warga negara asing, dan juga pengarah syarikat. Pengarah syarikat yang mempunyai pegangan saham melebihi 20%. So mereka ni kalau mereka tak bayar, itulah yang dikenakan sekatan. Tapi itulah dia Puan, ada setengah pandangan, adalah segelintir daripada pihak ni yang
berpandangan bahawa macam tindakan sekatan perjalanan ke luar negara ni bagi pembayar-pembayar cukai ni macam memberikan kesukaran untuk mereka nak terbang. Lebih lagi yang menjadi kesusahan, kepayahannya bila dapat tahu tu ketika dah ada kat airport. Jadi macam mana pandangan Puan? Okey, sebenarnya sekatan perjalanan ini merupakan satu penguatkuasaan tindakan penguatkuasaan yang bukan untuk menghukum pembayar cukai sebenarnya. Ada lagi tindakan-tindakan lain yang kita boleh hukum pembayar cukai. Cuma kita ni tujuannya ni adalah untuk meningkatkan pematuhan sukarela dan sekatan perjalanan ni sebenarnya adalah di bawah peruntukan undang-undang Seksyen 104 Akta Cukai Pendapatan 1967 dan juga Seksyen 22 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. So, cuma dari aspek ni sebenarnya memang kita kadang-kadang ada dengar kan dekat sampai airport baru ada masalah. Dari aspek ini sebenarnya tindakan ni tidak diambil secara mengejut. Di peringkat LHNM kita akan memaklumkan kepada pembayar cukai tentang sekatan ini melalui surat menyurat. Maknanya kita dah menggunakan. Kita buat call center kita membuat panggilan dan mereka ni biasanya adalah mereka yang telah pun boleh diambil tindakan mahkamah. Jadi sebenarnya tak sepatutnya lah sebenarnya yang boleh berlaku. Jadi dengan ini saya juga nak menasihatkan anda di luar sana supaya mengemaskini alamat terakhir dalam data LHNM lah dan sangat penting untuk mereka mengemaskini. Dan sekarang ni sebenarnya kita telah memudahkan pembayar cukai. Kita ada aplikasi iaitu MyTax. MyTax ni boleh download dalam handphone. Dalam tu bila you masuk menggunakan kad penalan dan passwordnya adalah password yang kita buat e-filing tu. Dan dari situ dia akan tengok dah ledger dan juga kat bawah tu akan ada dah sama ada dikenakan sekatan ataupun tidak. Jadi sebenarnya bagi kes-kes yang yang terjadi tu mungkin mereka tidak membuat semakan lanjut dengan kita lah. Baik. Jadi kena periksa dululah sebelum nak pergi ke lapangan terbang nanti. Kita tahu bahawa musim dan juga penerbangan haji tahun 2023 telah pun bermula pada 21 Mei tempoh hari. Jadi bagaimana layanan cukai terhadap jemaah haji yang mungkin mempunyai tunggakan cukai? Sebenarnya layanan cukai ni sebenarnya sama saja kepada semua dan bagi mereka yang tidak menjelaskan tunggakan cukai pun adalah sama. Maknanya sekatan boleh dikenakan. Cuma bagi jemaah haji setakat ni daripada 20 Mei tak ada dengar lagi kan yang terkandas. Tak ada. Alhamdulillah. So anda yang ingin menunaikan haji boleh terus menunaikan haji dan kita akan memberi pelepasan sementara untuk mereka yang mengerjakan haji yang diuruskan oleh lembaga tabung haji dan juga agensi swasta yang dibenarkan oleh lembaga tabung haji lah. So memang mereka boleh pergi. Cuma nanti bila dah balik kembali ke tanah air, dah dapat haji yang mabrur, bolehlah kembali ke pejabat hasil untuk melunaskanlah tunggakan-tunggakan tersebut. Apa nasihat yang bakal Puan berikan untuk mereka yang nak menunaikan haji, termasuk petugas yang terlibat dan juga secara ringkasnya pesanan akhir lah untuk penonton. Silakan. So untuk yang nak menunaikan haji ataupun petugas-petugas ni, pertama sekali of course lah untuk menunaikan haji tu mereka dah bersedia lah kan. Tapi untuk sebagai pembayar cukai perlu membuat semakan. Boleh semak di laman web kita www.mytax.hasil.gov.my ataupun macam saya kata tadi boleh terus dah download dalam MyTax tu dah boleh semak semua yang berkaitan dengan haji ni dan sekiranya tak sampat sangatlah kan datanglah ke pejabat hasil. Kita akan membantu insya-Allah. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Dan informasi yang diberikan jadi kepada anda semua, silalah bayar cukai untuk mengelakkan sekatan ke luar negara. Terima kasih silalah membayar cukai untuk pembangunan negara. Untuk pembangunan negara, betul tu. Baik, terima kasih Puan Nuraini binti Mustafa, Pengarah Jabatan Khidmat Korporat bersama dengan kami. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika dan selepas ini kita akan bersama dengan Nas Rahman yang kabarnya telah pun berada di Sekolah Menengah Kebahasaan Seksyen 18 Shah Alam. Kita kembali selepas ini.
Bersempena Hari Alam Sekitar Dunia, seorang aktivis alam sekitar, Caroline Captini, membina replika penyu di sekitar pantai Bandar Emshid, Lubanan dengan menggunakan botol dan penutup plastik. Replika ini dibina untuk meningkatkan kesedaran tentang kitar semula dan kepentingan menjaga haiwan terancam seperti penyu. Replika penyu tersebut menggunakan lebih 250,000 botol plastik dengan gubahan luaran mozaik berwarna-warni daripada penutup botol. Projek ini berjaya mengumpul sisa plastik hasil daripada kesedaran pelajar sekolah dan penghuni kediaman. Lebihan plastik yang terkumpul akan digunakan untuk membina lebih banyak replika penyu dan dana tersebut akan didermakan kepada Badan Kebajikan Kanak-kanak Pengidap Kanser. Baru-baru ini, seekor paus beluga putih yang pernah muncul kali pertama di pantai utara Norway pada tahun 2019 telah kelihatan menghampiri perairan Sweden. Beluga putih yang digelar Valdemir itu menjadi tumpuan ramai apabila pertama kali muncul di luar pantai utara Norway dengan memakai kamera yang bertulis peralatan St. Petersburg. Perkara ini telah menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan penduduk setempat. Beluga yang tiba di Sweden itu telah berenang selama 4 tahun dan pakar berpendapat bahawa pergerakannya mungkin mengikut corak migrasi semula jadi. Di Institut Seni Tokyo, sekumpulan pelajar tekun mempelajari cara mengukir senyuman. Tinjauan syarikat penyiaran awam Jepun NHK menunjukkan bahawa walaupun Jepun sudah berada di fasa pasca pandemik, namun lebih 55% penduduk masih memakai pelitup muka semasa aktiviti harian yang menyebabkan kurang pendedahan wajah dan memaparkan senyuman. Menurut guru senyum Kino Kawano, program pendidikan senyum ini menjadi pilihan servis paling popular bagi mendapatkan semula senyuman dan kehidupan yang lebih baik. Nak senyum pun kena belajar. Kena belajar cara senyum. Okey, tapi hari ni keluar result SPM. Itu tersenyum tu. Tersenyum. Mungkin ada yang lebar senyuman dia disebabkan keputusan A+ yang dia dapat. Ya, betul. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita dah lihat 10,109 calon SPM 2022 tau. Memperoleh keputusan cemerlang grade A+, A dan A- dalam semua mata pelajaran. Alhamdulillah. Okey, jadi macam yang awak cakap tadi, hari ni semua je jantan je yang bersama dengan kita. Jadi kita bersama dengan Nas Rahman yang berada di sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Jom kita bersama Nas Rahman. Terus saja bersama dengan Nas Rahman. Majlis penyampaian slip keputusan SPM 2022. Terima kasih Haziq, terima kasih Afad. Jantan-jantan yang handsome lagi bijaksana di MHI pada pagi ini ya. Dan sekarang saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 di Shah Alam, dan di sini titik penentuan selepas 11 tahun bersekolah. Inilah dia titik penentuan untuk pelajar-pelajar lepasan SPM di sekolah ini. Tapi titik penentuannya bukan untuk kahwin, dia nampak macam pelamin kat sini. Itulah dia untuk menyambut kejayaan pelajar-pelajar lepasan SPM di SMK Seksyen 18 ini. Jadi alhamdulillah baru saja kita terima taklimat dan juga keputusan daripada Yang Berbahagia Dr. Jafri bin Abu, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Dan kalau kita nampak, inilah dia suasana sebelum pengumuman. Seluruh Malaysia dijangkakan akan menerima keputusan SPM pada pukul 10 pagi ini. Jadi baru saja lepas taklimat, dewan ini dipenuhi bukan saja dengan pelajar-pelajar yang menunggu keputusan, tapi juga dengan ibu bapa. Untungnya anak-anak kita sekarang ni, dengan ibu bapa menemani mereka untuk menerima keputusan SPM. Jadi antara yang menarik yang kita ingin wawarkan kepada anda semua, kohort ini merupakan kohort pandemik yang kedua ya. Tingkatan 1 pada tahun 2018 dan kohort kedua sejak KSSM diperkenalkan, iaitu kurikulum standard sekolah menengah. Dan alhamdulillah mereka melalui pelbagai liku-liku hidup, terutamanya ibarat pandemik dan juga PKP. Jadi kita mungkin bersama dengan seorang ibu bersama anaknya. Yang nampaknya begitu gundah gulana. Saya tak tahu siapa yang lebih gundah gulana, ibu ataupun anaknya. Kita bersama dengan Puan Nurliza Mokhtar dengan anaknya Muhammad Luqman. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Jadi nak tanya, siapa yang lebih goyah, Encik Luqman ke Puan sendiri? Rasanya macam dua-dua. Jadi mungkin nak bercerita sikit, saya difahamkan Encik Muhammad Luqman kita pure science student ya. Dan baru saja diumumkan SMK Seksyen 18 Shah Alam 100% lulus. Jadi tak dengar lah tadi, terlalu goyah lah tu. Jadi sekurang-kurangnya awak tidak gagal apa-apalah. Jadi mungkin perasaan anda setakat ini untuk menerima sijil.
saya rasa sangat gembira lah. Lepas tu saya nak terima kasih dekat mak saya sebab saya nak terima kasih dekat mak saya dan nak terima kasih dekat cikgu saya. Itu lah. Okey, baik. Terima kasih. Untuk ibunya pula, saya difahamkan memang ramailah juga yang terkesan dengan pandemik dan juga pembelajaran dari rumah. Jadi, apakah cabaran utama buat Puan Nurliza untuk Luqman? Betul tu ya. Mula-mula sekali masa PKP bermula tu memang cabaran bagi saya sebab saya sebelum ni kita bersemuka, belajar secara bersemuka, tiba-tiba pembelajaran secara online. Jadi penerimaan murid untuk faham sesuatu subjek tu kalau bagi yang macam sains ni amat sukar. Jadi apabila memang itulah cabarannya yang pertama. Tapi bila ada macam penambahan macam dia catch up balik selepas PKP ada catch up balik, alhamdulillah saya dapati dia bolehlah membantulah semula cabaran mengatasi cabaran tersebut. InsyaAllah. Jadi untuk Luqman kita sendiri yang dah bertungkus lumus untuk cuba mendapatkan keputusan yang terbaik, apakah cabaran utama anda sepanjang persekolahan, terutamanya sewaktu pembelajaran dari rumah? Saya rasa cabaran tu sebenarnya daripada diri saya sendirilah. Sebab saya rasa malas tu. Lepas tu sebab duduk kat rumah lagi kan. Itulah. Itu yang susah tu. Jadi nak bahagikan masa, nak buat kerja rumah, nak belajar secara atas talian, susah juga. Terima kasih Encik Luqman, semoga berjaya. Terima kasih Puan Nurliza, ya. Semoga berjaya insya-Allah. Jadi bukan saja ibu dan bapa dan juga anak-anak lepas SPM kita yang gundah gulana, cikgu-cikgu semua nampaknya macam takut-takut juga. Kita bersama dengan Cikgu Azwar, guru matematik tingkatan 5 di SMK Section 18 ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu tersenyum-senyum ni mungkin dah tahu keputusan prestasi anak-anak murid ke macam mana? InsyaAllah tahulah juga. Jadi saya difahamkan SMK Section 18 ni terkenal dengan pencapaian sains dan matematik. Jadi difahamkan 100% lulus di SMK Section 18. Jadi perasaan cikgu sekarang ni? Okey, alhamdulillah lah. Sebenarnya memang sekolah ni pun memang penerapan STEM dia tu tinggi sebab memang dinamakan sekolah STEMAC kan. Jadi kebetulannya alhamdulillah memang penerapan STEM itu kami tanamkan daripada kecil lagi anak-anak ni dan sehingga akhirnya itulah natijahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi diumumkan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi bahawa grade purata terutamanya untuk sains dan matematik mengalami peningkatan. Jadi perasaan cikgu? Nak kata apa lagi, bersyukur dengan apa yang Allah bagi, itu je. Memang sekolah ni pun sekolah KAA kan. Maknanya memang semuanya alhamdulillah lah. Murid-muridnya pun kata senang nak diasuh, senang nak dibawa, dibimbing, alhamdulillah. Dan hasilnya memang Allah nampakkan begitu. Alhamdulillah, kita bersyukurlah dengan apa yang kita usahakan, nampak hasilnya. Nampak anak-anak ni pun sebenarnya diorang ni memang kami kelas tambahan kami start daripada awal sehingga kesentuhan akhir pun kami buat juga. Maknanya sehingga ke saat-saat terakhir nak masuk dewan tu kami jaga mereka, bagi makan semua. Memang komplit lah, alhamdulillah terjaga dan alhamdulillah itulah hasilnya. Itulah dah hasil titip peluh seorang guru ya, sampai ke hujung tu masih cuba membantu sebanyak yang boleh. Cikgu Azwar, terima kasih banyak-banyak di atas titip peluh cikgu kan, keringat dan juga jantung yang berdegup yang begitu kencang ya. Terima kasih sekali lagi. Dan itulah dia. Sekarang kita bakal mendengar keputusan SMK Section 18, keputusan SPM 2022 buat calon-calon di sini. Dan kita akan kembali ke studio sedikit masa lagi. Dan di sini kita nak ucapkan tahniah, sekalung tahniah buat pelajar-pelajar lepasan SPM. Jangan lupa inilah pesanan tim MHI buat anda semua. Keputusan ini tidak menjanjikan kegagalan, keputusan ini tidak menjanjikan kejayaan. Sekarang ini semuanya di dalam tangan anda lepasan SPM untuk terus memacu Malaysia ke alaf teknologi yang baru. InsyaAllah. Kembali ke studio bersama Haziq dan Afad. Terima kasih Abang Nas di atas nasihat itu. Ya, betul. Kami sebagai pelajar-pelajar SPM tahun lepas berasa sangat semangat mendengar nasihat itu. Ya, betul. Terima kasih Nas Rahman. Lisan langsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Section 18 Shah Alam. Jadi seperti mana yang kita katakan tadi, anda kata kalau anda dapat keputusan cemerlang,
Tahniah. Yang tak berjaya pun tahniah juga. Dan tidak terlambat lagi untuk kita terus mengejar impian kita sampai kita berjaya. Memang klise nasihat ni, tapi kalau gagal sekali bukan makna kita gagal selamanya. Cuba lagi untuk dapat keputusan yang terbaik untuk peperiksaan lain pula. Kan, jangan berhenti mencuba. Jangan putus asa. Dan apa pun tahniah ucapkan kepada semua pelajar SPM 2022. Ya, tahniah kepada semua. Okey, kita sampai di sini saja pertemuan kita. Banyak yang telah pun kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan jenayah di kalangan remaja. Cukai lagi apa semua kan. Sama min tadi. Tadi. Dan besok hari Jumaat tau besok. Soal wang kita akan cerita mengenai formula gaji. Gaji pun kena ada formula untuk kita bahagikan duit kita. Contoh kita dapat gaji 1,500. Macam mana nak bahagi untuk simpan, macam mana nak bagi mak ayah, macam mana nak beli kereta. Gaji 1,500 pun boleh beli kereta harga 300,000 tau. Macam mana? Deposit kena banyak. Okey, apa terima kasih kepada anda yang menonton kami di TV3 dan juga Facebook MHI TV3. Saya Fazli Fuad. Saya Aziz Usni. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Jaga mata, jaga hati.